Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita nak sambung sedikit lagi perbincangan hadis yang ke-18, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit. Iaitu berkenaan dengan hujung hadis ini. Saya baca semula hadis ini bagi yang tidak ada kitab. Wa an Ubadah bin As-Samit qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hawlahu isabatun min ashabihi bay'uni ala alla tusyriku billahi shay'a wa la tasriku wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'ruf faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dhalika shay'a fa'uqiba bihi fid dunya fahuwa kaffaratun lahu wa man asaba min dhalika shay'a thumma satarahu Allah 'alayhi fahuwa ila Allah in sha'a 'afa 'anhu wa in sha'a 'aqabahu fabay'nahu 'ala dhalik. Muttafaqun 'alayh. Diriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mana pada ketika itu di sekitar Rasulullah itu ada sebilangan sahabat. Nabi kata, bai'uni, bai'ahlah kamu kepadaku. Nabi kata, bai'ahlah kamu kepadaku. Bai'ah agar ataupun supaya engkau tidak menyekutukan Allah. Supaya engkau jangan menyekutukan Allah. Jangan engkau mencuri, jangan engkau berzina, jangan engkau membunuh anak-anak kamu, dan janganlah kamu melakukan penipuan yang secara terang-terangan. Janganlah kamu melakukan maksiat dalam perkara ma'ruf. Sesiapa yang menyempurnakan janjinya itu dari kalangan kamu, maka beliau akan mendapat pahala di sisi Allah. Maka pahalanya adalah ala Allah, akan diberikan oleh Allah. Wa man asaba min dhalik, dan sesiapa yang melanggari janji itu, mana-mana janji, fa'uqiba bihi fid dunya, lalu ia dikenakan seksaan di muka dunia, maka itu merupakan kafarah baginya. Dan sesiapa yang asaba, yakni melanggari janjinya itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala tutupi, sembunyikan kesalahannya, maka keadaan dia itu tertentu kepada Allah lah. Jika Allah nak ampunkan, maka Allah akan ampunkan. Jika Allah ingin mengazabnya, maka Allah akan mengazabnya. Maka kami melakukan bai'ah kepada Nabi tentang perkara-perkara tadi. Baik. Jadi untuk hadis ni kita telah bincang beberapa perkara sebelum ini. Cumanya pada malam ni nak sambung yang berkaitan dengan wa man asaba min dhalik. Jadi dalam hadis ini disebut beberapa perkara yang merupakan butir, apa ni kita kata,
perkara-perkara ataupun butiran bai'ah yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Nabi SAW, iaitu larangan dalam bentuk larangan supaya tidak mensyirikkan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak melakukan penipuan secara terang-terangan yang dilakukan dengan sengaja maksudnya, dan tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sebut sesiapa yang menyempurnakan janji dia itu, dia akan dapat balasan lah di sisi Allah. Dan sesiapa yang langgar, maka dengan sebab pelanggaran dia itu, maknanya dia tidak taat kepada bai'ah dia. Kemudian fa'uqiba, kemudian selepas itu dia dikenakan azab. Uqiba tu dikenakan azab, maksud diseksa tu dalam bentuk musibah apa sajalah, perkara yang tidak menyenangkan kepada dia, yang berlaku kepada dia, maka itu adalah merupakan kafarah, penghapus dosa padanya. Baik, hatu kita nak bincang malam ni, iaitu waman asabah. Jadi sesiapa yang melanggari janji dia, yakni dia tidak taat terhadap bai'ah yang dia lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan uqiba, boleh diterjemah dia diseksa, boleh diterjemah mana dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini menjadi perbahasan ulama, apakah uqiba ini dibalas itu ianya merupakan dibalas, dikenakan hukum tu, apakah hukum tu berbentuk hukum hudud, hukum had, ataupun hukum ta'zir. Hukum ta'zir yang dimaksudkan di sini adalah hukum yang ditentukan oleh pemerintah ke atas mereka. Lagu mana tu? Sebab kalau kita perhati, butiran bai'ah itu syirik, mencuri, zina, bunuh anak, maknanya bunuh lah, dan berdusta yang berkait dengan menyabitkan anak kepada sesuami dengan cara yang tidak benar. Ini juga melibatkan hukum zina dan hukum menyabitkan nasab dengan cara yang tidak betul. Boleh dikatakan kesemuanya kecuali hujung tu satu tu, iaitu dusta dan melakukan maksiat yang umum. Satu je tidak hukum melibatkan hukum hududnya. Kalau menyebut melibatkan syirik, mencuri, berzina, bunuh anak, satu jelaslah hukum hudud. Tapi hak lain itu tidak hukum hudud. Baik. Jadi situlah ulama jadi selisih pendapat. Jadi akibat ataupun seksaan, hukuman yang dikenakan itu apakah bermakna hukum hudud atau hukum ta'zir. Dan ulama juga berselisih pendapat keumuman hadis ini, apakah dia merupakan hukum uqubat syar'iyah ataupun hanya dia ni uqubat qadariyah. Kalau yang dimaksudkan dia dihukum, hukum sini maksud hukum syariat. Mana hukum syariat ni, mana hukum hudud. Hudud lah, mana orang curi kerak tangan, itu hukum syariat dia panggil tu. Tidak melibatkan malapetaka, tidak melibatkan sakit dak tu. Memang dia tu ditangkap dan dikerak tangan, ataupun dihukum rejam, ataupun diratan mengikut kadar jenayah yang dilakukan. Baik. Kalau hal tu dia panggil uqubat syariah. Selagi boleh juga makna dia, apakah hukuman sini makna hukum secara qadariyah, uqubat qadariyah, iaitu hukum yang dikenakan oleh Allah dengan maksud Allah mentakdirkan dia tu ditimpa bala bencana. Allah takdirkan kepada dia. Contohnya dia mencuri, tiba-tiba dia aksiden jadi lumpuh misalnya. Itu panggil uqubat qadariyah. Apakah itu yang dimaksudkan? Tu. Jadi situ ulama tidak sependapat pun. Itu apakah itu maksud uqubat seksaan? Yang mana fahuwa kafaratullah.
Jadi hukuman yang dikena itu menjadi kafarah. Jadi bila kena hukum tu, tak tahulah sama ada. Jadi ulama khilaf apakah hukum tu hukum syariat. Kalau hukum syariat maknanya seseorang, kalau hukum syariat dia jadi ginilah. Bagi ulama, setengah ulama yang menganggap bahawa dihukum di sini dengan maksud hukum syariat, hukum hudud lah kita kata. Maka bila dijatuhkan hukuman itu, maka hukuman itu menghapuskan dosa dia. Gitu makna dia. Itu maksudnya fahuwa kafaratullah. Jadi tak ada dosa. Tak timbul dia bertaubat ke tak timbul. Tu ada juga ulama kata dipahami gitulah. Sini hak maksud dalam sekerak tu maksud kata Nabi tu. Maka bila dijatuhkan saja hukuman hudud, maka hukuman hudud tu menghilangkan dosa dia mencuri, dosa dia berzina jadi hilang. Tu. Baik. Katakanlah hukuman yang dimaksudkan di sini hukuman qadariyah. Yakni dia kena bala Allah. Dia mencuri ataupun dia berzina, selepas tu dia kena penyakit lumpuh misalnya, ataupun dia cedera, hilang anggota. Itu dikira sebagai ukubat juga. Itu dia panggil ukubat qadariyah. Kalau kita faham sini, seperti setengah-setengah ulama faham, ukubat sini boleh jadi ukubat qadariyah. Makna bala bencana, kesusahan, kesakitan yang menimpa dia adalah menjadi kafarah. Jadi hilang juga. Boleh hilang juga dosa. Ada juga gitu. Tapi benda ni khilaf, kita akan bincang depan tu, dia bincang panjang. Tu. Jadi gitulah. Apakah maksud gitu? Tu. Sebab tu dia sebut sini lagi, dia kata betul lah, dia kata seperti mana sebut dalam hadis. Ada sebut dalam hadis misalnya, misalnya la yusibul muslimun nasabun wala hamun wala hazanun hatta syaukati yushakuha ar-rajul illa kaffarallahu bi amin khatayah. Mana-mana orang Islam yang kena musibah, sedih, duka nestapa, kita terjenis penyakit kerunsingan, tu ham ni runsing siapa tak boleh nak kerja dah runsing. Itu ham. Huznun mana sedih sangat. Sehingga seseorang Islam itu yang tercucuk, yang terkena duri. Jadi perkara bala ujian Allah itu kena duri. Hak tu juga menjadi kafarah kepada dosa-dosa dia. Hak ni dosa kecil. Hadis ni dosa kecil. Hak tadi tu bukan dosa kecil tu. Curi, zina, itu bukan dosa kecil. Tu. Kalau kita pakai mana ukubat qadariyah, itulah setengah ulama kata tak boleh lah. Sebab kalau ukubat qadariyah sini maknanya perkara-perkara yang melibatkan amalan-amalan yang tidak berbentuk dosa besar tu. Hak hilang tu, kalau dia curi mana ambil barang orang. Kalau dia kena, kita kata ukubat qadariyah, tak hilang tu. Baik. Tak apalah tu. Okay. Jadi sini maknanya tak jelas apa yang dimaksudkan dengan ukubat itu. Baik. Sebab tu sini dia bincang panjang sikit pada muka surat sebelah tu. Cuma ulama menyebutkan bahawa di sini dia merangkumi dua-dua selalu. Mana kalau fa'uqiba bihi fid dunya fa huwa kafaratullah. Jikalau dia langgar perkara tadi, cuba tengok butiran dia sebenarnya. Bukan semua janji yang dibuat dalam hadis ni oleh sahabat terhadap Nabi, bukan semuanya melibatkan kesalahan yang disebut sebagai hukum hudud kalau buat tu, kalau langgar tu. Misalnya akhir wala ta'su fi ma'ruf, hak tu berkait dengan maksiat yang umum. Berkait dengan maksiat yang umum. Dusta itu tak masuk dalam hukum hudud, kecuali tuduh zina tu bab lain. Sebab itulah setengah ulama kata dak sini dia masuk kedua-dua. Seksaan di sini maksudnya seksaan hudud syariah ataupun seksaan dalam bentuk bala bencana yang kena. Mana kalau kesalahan dia tu kesalahan yang melibatkan hukum hudud, misalnya dia mencuri. Bila dia ditangkap dan sabit kisah mencuri, dia dipotong tangan. Maka potong tangan atas nama hukum had itu,
hukuman itu kafaratullah, hilang dosa dia. Tetapi kalau kesalahan-kesalahan dia tu bukan melibatkan hukum hudud, tapi melibatkan kesalahan-kesalahan biasa, yang tidak melibatkan kesalahan dia dengan Allah ke misalnya, ataupun dosa kecil ke misalnya, tidak melibatkan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat salah, kemudian selepas tu dia kena bala, banjir ke, kata rumah terbakar ke, hak tu juga menjadi kafaratullah, kafarah pada dia. Ada ulama yang kata begitu ya. Jadi di sini berlaku khilaf ulama. Lepas tu bagaimana dengan hadis-hadis yang membahaskan khusus tentang taubat tu? Kalau kesalahan besar walaupun tidak melibatkan hudud, syarat untuk hilang dosa tu dia kena taubat. Taubat ni dia ada rukun dia lah pula dah. Itulah yang jadi khilaf itu. Itu jadi khilaf tu. Cuba tengok lagi ya. Kalau dalam ni dia bahas agak terang jugalah. Misalnya hadis Ibnu Khuzaimah, hadis Khuzaimah bin Thabit daripada Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad disebut dengan sanad hasan. Misalnya ni hadis dalam Musnad Imam Ahmad, man asaba dhanban uqima alaihi haddun dzalika dzambu fahuwa kafaratuh. Mana-mana orang yang melakukan dosa, maka dikenakan ke atas dia had, yakni hukum had. Dzalika dzamb uqima alaihi haddu dzalika dzamb, haddu dzalika, baca bagi satu tu, uqima alaihi haddu dzalika dzambi fahuwa kafaratuh, maka dikenakan, dilaksanakan ke atas dia hukum had terhadap dosa dia tu. Maka hukuman itu adalah kafarah kepada dia. Sebab tu inilah punca khilaf ulama ni. Ada yang kata dak, hak ni ukubat syar'iyah, bukan ukubat qadariyah, tidak. Sebab apa? Sebab berdalil kepada hadis hasan riwayat dalam Musnad Imam Ahmad. Kerana hadis ini fa innahu sarihun fi anna al-murad an al-uqubah al-madhkurah fil hadis al-hudud dun al-masa'ib. Kerana jelas dalam hadis ni sebut uqima alaihi haddu dzalika dzambi, jelas disebut dikenakan hukum had bila dia buat kesalahan. Gak hukum had dia berkait dengan kesalahan tertentu ya. Bila kita kata hukum hudud, dia bukan semua kesalahan tertentu. Misalnya kita kata dia mengumpat, orang tak anggap hukum hudud tu. Satu dosa besar gitu ya. Hukum hudud ni mencuri, berzina, tuduh orang berzina, minum arak. Hukum yang telah ditentukan, kadar hukum itu dengan tetap. Tak boleh ogeh dah tu. Jadi jelas hadis ni menunjukkan bahawa yang dimaksudkan ukubah yang tersebut dalam hadis 18 kita baca ni, sebenarnya hak tu adalah hudud. Ukubah tu ukubah hudud, yakni ukubah syar'iyah. Maknanya berdasar pada pemahaman setengah ulama ni, bila seseorang melakukan kesalahan hudud, sama ada mencuri, berzina, bunuh orang dan sebagainya, dan dia dikenakan hukum hudud, maka hukum itu sendiri yang menghapuskan dosa dia. Dia tak tabak atau apa. Itu maksud dia nya. Itu maksud dia. Tetapi kata Hafiz Ibn Hajar, pensyarah kitab Bukhari, dia kata yuhtamul an yurada anna al-masaiba tukaffiru ma la hadda fi. Dia kata boleh jadi yang dimaksudkan masaib sebab waman asaba dzalika, sesiapa yang melakukan kesalahan, makna asaba yusibu isabatan musibatani masaib, jamak dia. Jadi asaba ni sesiapa yang melanggari kesalahan. Haji ni gitu. Makna terjemah dia. Baik. Kata Hafiz Ibn Hajar, dia kata masaib yang dimaksudkan di sini, dia ditimpa bala, yang mana dengan sebab dia ditimpa bala itu menghapuskan dosa tu, hak tu berkait dengan kesalahan, hak tidak hukum hudud. Gitu. Hak tu berkait dengan hak tidak hukum hudud. Jadi oleh kerana Nabi SAW sebut dalam hadis ini, janji itu dia merakumi janji tidak melakukan kesalahan yang menyebabkan kena hukum hudud dan kesalahan yang tidak yang melibatkan hukum hudud.
Misalnya hak mula-mula tadi curi zina, tu kesalahan-kesalahan yang kalau buat kena hukum hudud. Lepas tu hak depan tu nipu dan sebagainya, melakukan maksiat hak lain, hak tu kesalahan-kesalahan yang tidak dikenakan hukum hudud. Tu. Jadi masuk kedua-dua dah hadis ni dia kata. Jadi kalau orang langgar hak tu, dia langgar hak mana? Dia langgar hak mana? Kesalahan. Katalah dia langgar perjanjian dia untuk tidak berzina. Nauzubillah, tiba-tiba dia berzina. Maka fa'uqiba bihi fi, dan dia dihukum di dunia. Hukum apa? Hukum had lah. Mana kalau dia mencuri, potong tangan. Jadi potong tangan atas nama hukum hudud itu, hak tu menjadi kafarah pada dia. Baik, katakanlah dia langgar janji dia yang bukan melibatkan kesalahan yang menyebabkan hudud. Misalnya dia menipu, padahal dia janji tak menipu ni. Lepas tu lagu mana? Kemudian dia fa'uqiba, kemudian dia dihukum oleh Allah. Ni hukum ni dalam bentuk masaib, dalam bentuk dia kena bala bencana. Hak bala bencana yang kena dia tu, hak tu jadi kafarah, jadi hilang dosa dia. Secara umumnya gitu. Walaupun ulama bahas dia kata hak tu betul lah zahir gitu, tetapi kuk mana pun syarat dia mesti kena bertaubat juga. Dia mesti sabar. Kena tengoklah hadis-hadis lain hak banyak lagi tu. Hadis lain banyak lagi kan. Mana kalau dia kena musibah, dia tak sabar. Musibah itu tidak sedikit pun menghapuskan dosa dia. Sebab apa? Sebab dia tidak sabar. Mana dia tidak menghadapi kesusahan musibah itu dalam konteks agama, maka dia sebagai kafir hakikatnya. Bukan jadi kafir. Contohnya kita kata kena banjir, kena rumah terbakar. Orang Islam, orang kafir kena belakang tu. Tapi kalau dia tidak sabar, dia akan menghadapi kerugian, semata-mata kerugian seperti orang kafir. Tapi kalau dia sabar, rugi dia tu, rugi dunianya, tapi akhirat dia untung. Kalau dia sabar, kalau dia terima takdir Tuhan. Hak ni lah hak panggil jadi kafarahnya, kena ada syarat dia. Hak ni ulama kata hadis yang menyebutkan secara umum. Sebab itulah ulama bahas lagi. Dia kata misalnya seterusnya bawah tu dia ada bincang, fahuwa, maka hukuman itu yakni al-iqab, hukuman itu menjadi kafarah pada dia. Jadi Syekh Ubaidillah kata dalam kitab Bukhari ada sebut lain sikit. Ni penting kita. Hadis ni riwayat Bukhari Muslim, tetapi dia ada berbeza satu kalimah. Dalam hak kita duk baca ni, seperti hadirat tengok dalam kitab, bagi ada kitab tu, wa man asaba min dhalika syai'a fa'uqiba bihi fid dunya fa huwa kafaratullah. Ini dalam apa ni kita kata hadis hak riwayat oleh Imam Muslim dalam kitab dia. Sebabnya dalam kitab Imam Bukhari dia ada tambahan kafaratul lahu wa tahurul lahu. Kafaratun wa tahurul lahu. Tu kafaratul lahu wa tahur, ada tambah gitu. Bukan sekadar kafarah, jadi bersih dia daripada dosa. Tahur tu maknanya musibah yang kena tu jadi tahur, jadi ada unsur membersihkan dosa dia. Ada sebut gitu dalam kitab Bukhari. Hak dalam Bukhari mana ada tambahan. Maksud dia nya, yang dimaksudkan di sini hukuman yang kena dia tu, yang dikenakan oleh Allah itu, sama ada hukuman yang berkait dengan hudud ataupun bala bencana yang kena kepada dia, yang menjadi kafarah itu, ia menghilangkan dosa dia dengan sebab tu. Dan kesan dia di hari akhiratnya, dia tidak akan diseksa oleh Allah di hari akhirat. Ini seperti mana yang disebut oleh ulama. Antaranya mana seseorang itu bila dia melakukan dosa, tiba-tiba dia kena bala Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kena ke bala dia. Jadi bala tu menjadi kafarah kepada dia. Mana hilang dosa dia? Hilang dosa dia. Tapi kena ingatlah jumhur ulama kata hak ni dosa kecil ni. Dosa yang tidak melibatkan dia dengan orang. Kalau dia dengan Allah boleh. Kalau dosa besar pun dia dengan Allah. Misalnya dia tinggal sembahyang. Boleh jadilah. Tapi kalau dia dengan orang, tak ada ulama kata hilang.
kecuali dia kena sesar masalah dengan. Misalnya bila dia mencuri, seperti yang kita maklum, dia mencuri, dia ambil harta orang. Tak kira lah dalam bentuk macam mana dia tu siapa, pemimpin ke dia tu, orang biasa ke, melibatkan dia ambil harta orang lain dengan cara tidak sebenar, dia tak akan hilang dosa tu kukuk mana. Ulama pakai kaedah ad-dararu la yuzalu qadiman. Itu kaedah yang diguna. Benda mudarat ni lama pun dia tak akan hilang. Sampai ke hari akhirat dia menanggung kesal dia. Maknanya di hari akhirat tu kalau kis dia tak selesai kis ni, dosa pahala dia tak akan diambil, diberikan kepada orang yang dia aniaya tu. Sehingga kalau habis pahala dosa pula, dosa kawan tu pula akan letak kepada dia. Gitu. Cuma saya sebut tu ayatnya khilaf ulama. Kata Imam Nawawi, dia kata sebenarnya hadis ni umum sebut ni. Sebab hadis ni tak sebut nak bertaubat, tiba-tiba hilang dosa, kafarah dah, tak sebut syarat kena bertaubat, tak sebut. Itu maksud umum tu. Bila kena hukum hudud, bila kena bala, hilang dosa. Dengan sebab kena bala, dengan sebab kena hukum hudud, tak sebut hilang tu kerana dia bertaubat, tak sebut. Itu makna umum hadis, itu maksud umum tu. Jadi kata Imam Nawawi, hadis ni umum tapi dia dikhususkan dengan firman Allah. Iaitu Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sambungnya itu, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan keampunan orang yang mensyirikkannya. Ni kalau dia tak taubat, mati dalam keadaan tak taubat maksudnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan menghapuskan dosa dia, hak dosa hak rendah lagi daripada syirik. Mana hak dosa hak tidak syirik, Allah akan ampunkan. Ada kemungkinan ampun. Ayat ni sebenarnya berkait dengan seseorang itu mati dalam keadaan dia tidak bertaubat. Asah dia gitu. Katakanlah dia mati dalam keadaan tidak bertaubat daripada kesalahan minum arak, daripada zina, ada kemungkinan. Ada kemungkinan Allah ampunkan, ada harapan. Rajak tu kena ada sih. Tetapi kalau syirik, mati dalam keadaan tak ada tauhid. Syirik ni maknanya bila kata seorang itu ada syirik, maka dia tak ada tauhid. Dia tak boleh hidup sekali dua tu. Dia barang bertentangnya itu. Sebuah bid'ah dengan sunnah lah. Dia tak boleh hidup sekali. Mana satu amalan tu kalau dia ada bid'ah, dia tak ada sunnah. Bila ada syirik, dia tak ada tauhid. Itu regu dia. Tu. Tetapi Allah akan ampun ke orang lain, ada kemungkinan ampun. Tu. Asah dia gitu. Tetapi ayat ni hak jelas sebutnya, hak Allah tidak ampunkan itu kerana dia murtad. Apabila dia dibunuh dalam seorang itu murtad, hukum dia kena bunuh. Sepoza Sayyidina Abu Bakar ke perang mati. Kalau maknanya mati dalam keadaan dibunuh, yang mana dia masa dibunuh tu dia tidak Islam, dia murtad. Murtad ni banyak dah, sama ada murtad dengan sebab melakukan syirik, murtad dengan sebab tolak hukum Allah dengan sengaja, murtad macam-macam sebab boleh jadi murtad. Asal Islam dah. Dengan sebab dia buat amalan-amalan tertentu, dia boleh jadi murtad. Murtad ni maknanya tertanggal tauhid itu. Itu maksud. Mati dalam keadaan itu. Jadi dengan sebab dia dibunuh ataupun dia terbunuh, maka kalau dia dibunuh oleh kerajaan, itu kita panggil hukum had lah. Kalau dia terbunuh dalam medan perang, dalam keadaan tu kita kata masaib lah, kita kata bala bencana lah tu. Orang tak panggil hukum hudud kena bunuh dalam peperangan, tetapi itu masaib. Hak tu tidak boleh menjadi kafarah pada dia. Untuk murtad. Tapi kalau dosa lain hak tidak murtad, boleh jadi kafarah pada dia. Boleh jadi kafarah. Itu maksud dia. Jadi maknanya hadis ni kalau dalam bab murtad tak termasuk dalam hadis. Bab murtad tak termasuk. Tak boleh guna hadis ni. Sebab di hadis ni dikhususkan untuk oleh ayat tadi. Hak lain tak apa. Baik. Sinilah ulama bahasa yang kita nak bincang sikitlah. Kita nak tengok pendapat jumhur lagu mana. Difaham daripada hadis ini bahawa pelaksanaan hukum had adalah penghilang. Kafarah ni penghilang, penyebab jadi hilang dosa. Walaupun dia tidak bertaubat daripada kesalahan hudud yang dia lakukan. Kesalahan amalan yang menyebabkan dia kena hukum had itu. Kalau dia tak taubat pun, bila dia dikenakan hukum had,
maka hilang dosa dia. Di hari akhirat tak ada dosa dia. Hapus dosa zina dia dengan sebab dia kena hukum. Hapus dosa dia mencuri dengan sebab dia kena hukum. Itu maksud dia. Dasar kepada hadis. Hak ni pendapat jumhur ni. Ni secara umum pendapat jumhur. Tapi kalau curi, lagu mana barang tu lagu mana? Barang tu lagu mana? Sebab tu ulama kata kalau melibatkan curi, ambil barang orang, dia kena hantar barang orang. Ni masalahnya bukan persoalan hantar barang orang. Hantar barang orang, dia jadi hilang dosa dia dengan sebab dia kena hukum itu. Sebab ni bincangnya, sebab ada setengah ulama kata tak boleh seseorang tu bila dia kena hukum hudud, supaya mazhab Hanafi kata seseorang tu bila dia kena hukum hudud, hilang dosa dia tu kalau dia bertaubat. Sebab tu bila sebelum dilaksanakan hukum hudud, dari segi fiqhnya dia kena minta dulu yang insaf dulu. Awak kena bertaubatlah daripada kesalahan awak mencuri ni. Awak kena bertaubatlah daripada kesalahan zina ni sebelum dikenakan hukum hudud. Jadi maknanya hilang dosa tu dia bertaubat. Hukum tadi sebagai dar ataupun zajat, nak sekak supaya jangan buat selepas ni. Hukum tujuan hukum tu. Tu. Jadi kalau laksana hukum hak tapi hati dia tidak bertaubat daripada kesalahan, tak hilang juga dosa tu. Ini ada juga ulama kata gitu. Tetapi sini pendapat jumhur tak hilang dosa walau lam yatub al mahdud, walau lam yatubil mahdud, walaupun dia tidak bertaubat daripada kesalahan hudud dia buat tu. Ini pendapat jumhur. Hapus juga dosa. Ada juga dikatakan, ini bukan pendapat jumhur, la budda minat taubah. Dia kena bertaubat baru hilang. Walaupun dia kena hukum hudud pun, untuk supaya hilang dosa dia tu, dia kena bertaubat suku pula tu. Suku pula kena bertaubat tu. Jadi pendapat ini dipegang kemah-kemih lah. Kita terjemah gitu jazama tu. Dipegang kemah-kemih oleh setengah-setengah tabi'in. Tak boleh dia kata taubat tu mesti dalam bab dosa ni. Sama ada dia kena ke hukum atau tidak, taubat tu mesti. Dan ini juga adalah pendapat Mu'tazilah. Kena ingat jumhur ulama hilang dosa orang tu. Kalau dia berzina dia kena hukum had, dia mencuri dia kena hukum had, maka hilang dosa dia. Cuma mencuri ni lain sikit lah. Barang tu dia kena pulangkan. Kalau barang tu habis dia kena bayar ansur sikit-sikit kalau dia tak ada piti. Atau sebut dalam mereka. Sebab barang orang tu hak hilang tu dosa. Barang orang tu tak boleh. Dia kena atas barang tu, wajib atas tu. Kajian kena tekan dia. Tu. Sebab dia dengan orang tak sah, dia dengan Allah sesah dah kira-kira ni. Maknanya kalau dia mati dalam keadaan gitu di hari akhirat, dia ambil pahala dia tu, dibui pada kau. Sebab apa? Harta dia tak atas. Setengah ulama kata dok, nak boleh Allah jadi kafarah hukum hudud tu bagi orang kena atas dulu. Tu ada juga kata gitu. Jadi pendapat yang kata wajib bertaubat, la budda makna wajib bertaubat tu, sebahagian tabi'in berpendapat gitu, dan inilah juga pendapat golongan Mu'tazilah. Ibnu Hazm pun pergi gini juga sebab dia tengok zahir hadis tu. Ada juga ahli-ahli tafsir misalnya Imam Baghawi, dan adalah kelompok-kelompok ulama yang lain putih mau gitu juga. Mana bercanggah dengan jumhur ulama. Jumhur ni mana majoriti, bukan ijma'. Majoriti ulama. Syekh Ubaidillah penyusun syarah ni dia kata pendapat saya ni, dia kata pada pandangan saya pendapat pertama ia kata kalau tak taubat pun hilang juga dosa tu, seperti hak jumhur sebut tu. Antara orang yang berpendapat gitu ni Mujahid, Zaid bin Aslam, Thawri, Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan perkara ini diperkukuhkan lagi Ibn Jarir. Tapi ada juga dan lemahnya pendapat hak bercanggah. Sebenarnya lemah benar pendapat hak kata wajib bertaubat tu. Lemah tu. Sebab jumhur tidak kata gitu. Wa dha'afa al-qaul bi khilafi dhalika wa wahnuhu jiddan. Ataupun kita baca wa dha'afa al-qaula. Kalau wa dha'afa al-qaula tu lebih tepat lagi. Wa dha'afa al-qaula bi khilafi dhalika wa wahanahu jiddan. Jadi Imam Ibn Jarir menganggap dhaif pendapat yang bercanggah dengan jumhur, dan menganggap pendapat itu lemah sangat. Hak jumhur tu kuat. Iaitu kalau dia tak bertaubat pun ialah dengan sebab kena hukumnya tu. Mana hukumnya tu, bila kena hukumnya dia berlaku dua sekaligus. Sama ada sebagai penghapus dosa dan sebagai zajat, sebagai penyekat.
beringat lepas ni tak saya buat dah. Dia kena sekali tak buat dah. Dia kebaikan hukum Islam dalam sejarah kita tengok sekali. Minum arak kena. Dak. Kena atas belakang tu dak. Berpuluh-puluh hotel. Tuduh orang zina kena. Puluh-puluh hotel atas belakang. Perik sama sudah. Perik sama sudah. Dia ada barakah situ. Sepok kerak tangan kau misalnya. Jadi kita kena faham lah, bila orang curi nak boleh sampai kerak tangan tu banyak proses dia. Proses atas diri dia, proses atas barang, proses suasana semua dah ambil kira berlaku. Nak boleh maknanya dalam situasi yang cukup kondusif lah kita kata, baru boleh dilaksanakan hukum. Kalau sesat, kalau dia pun cukup syarat dah kira untuk kerak, tiba-tiba suasana pula tidak masalah dalam keadaan misalnya senoma tidak laksana hukum kemarau. Maknanya dia tengok keadaan. Mana orang nak bercucuk tanah tak boleh. Maknanya bila kemarau dia menyebabkan ekonomi meleset lah. Faktor ekonomi dia ambil kira. Dia ambil kira. Kecerdikan seorang pun dia ambil kira. Mana payah nak berlaku tu. Baiklah kalau berlaku jugalah kerak tangan. Bila kerak tangan kanan tu, tidaklah kata jadi orang kau nak curi. Jangan. Kau kerak kau nak curi. Orang kata habis tak ada tangan. Orang Kelantan. Ada kalau tak logik sikit apa kau kerak tangan jadi kau nak curi. Pelik lah tu. Dia jadi perik sama sudah. Dia kena dah punya tak kena lagi penengkat lah. Dia jadi sekat zajat, ada unsur zajat. Rad'an wa zajarun, ada hukum tu. Dia ada kesal tu. Tu hukum Islam. Itu barakah dia duduk situ. Kita kena tengok gini secara umum lah dia. Kita kena tengok gini, makna hukum Islam kita tengok secara umum. Kita bahas cara apa? Misalnya kita tahu kerak tangan, bunuh misalnya. Tak ada ke hukum yang tu. Hotel tak ada ke hukum yang itu dalam dunia moden, tak ada. Apa tak ada. Pada ada bila siapa timbangan tertentu. Hukum gatung siapa mati. Dia bukan sekadar gatung siapa mati. Kalau gatung saja boleh kira. Kalau kita baca buku dia apa dia sebut siapa mati. Sebab kalau dia sebut hukum gatung tak sebut siapa mati, tu tak boleh. Gatung kok lepas lalu. Mungkin nak gatung je. Bukan nak suruh mati. Mana dia kemah tu. Gatung siapa mati. Hak ni dah kita kata pancung, patut nak mati dak ikut dia. Tengok tu pancung. Patut kita kena tengok hati-hati dari sudut benda-benda lain, perkara lain. Maknanya orang terima dunia moden ni, dunia cerdik terima ada hukum yang sampai pekat mati. Kita panggil hukum bunuh ikdam dia. Sampai pekat mati. Baik. Bila Islam terima tu. Dan mengikut dia kalau kita tengok dalam internet kan, semua jenis hukum yang mati ni, hukum yang bunuh ni, gantung ke, kejut elektrik ke, gas beracun ke, semua dia ada tempoh yang agak lama untuk mati. Misalnya racun sampai beberapa minit, pancung ni lah sekelip mata mati selalu. Maknanya kadar kesakitan tu tak ada lah. Kena tu putus tu, bila putus harap dengan kepala, muka sakit-sakit ni kira di kepala sebenarnya yang memproses sakit tu. Bila putus tu tak ada, senyap tu selalu. Gantung pun dia ambil masa juga. Kalau bahasa Kelantan dia panggil, kalau kena pancung putus ni tak ada gelepar, mana tak ada nak sakit. Tapi kalau kena hukum gantung yang dikira ni paling singkat masa untuk mati, hak tu pun dia kita tengok dia ada juga kesakitan tu. Sampai tubik putih-putih mata. Misalnya kalau kejut elektrik semua dia sumbak. Kalau kita baca buku kejut elektrik ni semua dia sumbak. Kok bongong dia sumbak belaka dengan kapah tu. Sebab bila dia kena tu dia akan tembur tubik. Mana dahsyat nak mati. Begitu juga kita kata gas beracun dan sebagainya. Itu lambat nak mati. Hukum pancung lah. Walaupun nampak ngeri kata tu, cabut kepala, terpisah antara kepala dengan abdomen ni, kita tahu nampak kejar ada. Ya tak ya pun dia akan mati juga. Cabut kepala ke tak cabut kepala ke, cuma di mana ada unsur rahmat kata dia pancung. Sebab dalam internet tu saya tengok dia kata hukum pancung ni memang tak ada. Bila kena putus tu dia tak ada sakit, tak rasa kau. Tapi kalau gantung gelepar tu. Kalau kejut elektrik tu darah tubik, pecah pembuluh darah tubik.
Kalau tidak sombak, dia bahagian dubur dia tu, dia akan keluar Najis. Berat. Kejutan elektrik ni. Kata Hafiz Ibn Hajar dalam kitab dia Fathul Bari, dia sebenarnya dia kata Imam Baghawi dan orang yang sependapat dengan Imam Baghawi. Sebab Imam Baghawi ni antara ulama yang kata hukum hudud ke apa sahaja ke syarat untuk hapus dosa, tak kira lah hukumnya apa kena musibah ke untuk jadi kafarah, dia mesti diiringi dengan taubat. Ini Imam Baghawi dah orang sepakat dengan dia, gitulah. Mana dalil dia ni? Mana dalil dia ni? Dalil dia nya illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Melainkan orang-orang yang bertaubat sebelum dia ditangkap dan dikenakan hukumnya. Dia kena bertaubat dulu. Ayat ni sebenarnya kalau kita tengok dalam tafsir, untuk hapus dosa orang itu kena bertaubat. Bertaubat sebelum dia ditangkap dan dijatuhkan hukumnya. Sebelum tu dia kena bertaubat. Sebab itulah dalam kitab tafsir sebut, dia kata dari segi fik, dari sudut fiqh, seseorang yang nak dikenakan hukum hudud ni, tak kira lah kesalahan apa yang berkait dengan hudud, pihak pemerintah dia kena counselling dulu, kena pujuk dia, kena beri penjelasan hukum gini supaya dia bertaubat. Kena gaya dia lah, kita kata counselling, kita gaya dia, beri kepahaman kepada dia. Sebab apa? Sebab hukumnya, semata-mata hukumnya tidak boleh menghilangkan dosa dia. Inilah ayat dia ni. Mana kecuali dia bertaubat. Gitulah. Kemudian summa satarahullah. Jadi kena ingat tu pendapat jumhur dia gini saja. Pendapat jumhur ni kena ingat ni, bila sebut pendapat jumhur, jumhur ni dia lebih menyebelahi masyarakat umum. Bila kata pendapat tu pendapat jumhur, sama-sama pun dia yang ringan. Seperti tadi kan, tak taubat tak apa, asalkan kena hukum hudud je, hapus dosa dia. Ini pendapat jumhur. Sama begitu jumhur ni. Kalau kita tengok dalam kitab, bila pendapat jumhur ni, dia ambil yang paling minimal, ringan untuk masyarakat. Dia mengambil kira. Sebab tu kita sendiri pun hadirat, dalam kita berhadapan dengan masyarakat, kita kena pakai je konteks itu. Boleh jadi kepada kita benda ni tak boleh. Bila benda ni khilaf, ni benda berkhilaf. Kalau benda sudah kata tak boleh hukum mana pun. Kita benda ni pun kita tak sih. Tapi kadang-kadang untuk masyarakat tak apalah. Kita perengah sikit untuk dia. Misalnya bab muzik ke, misalnya tak, bab muzik orang tanya lagu mana dikir barat. Hak tu hak kita kata tu lepas, kata boleh pun dia tak dengar-dengar. Di rumah dia tutup lalu. Tapi untuk orang awam ni, dia ambil kira banyak perkara. Tapi kalau hak jenis kita kata hak berat-berat tu, dia lalu hak ni tak boleh lah ni. Ke orang kapur pun tak sisih hak lagu tu. Hak berat-berat siapa perkara kena belajar tu tak. Ada siapa setengah dia kata K-pop tu keropok dia tu. Jadi benar-benar lagu tu. Jadi kita banyak kau lah kita kena tengok. Pengalaman saya sendiri pun masa saya belajar hadis pun gitulah juga. Kadang-kadang ulama dia kata ni boleh, tapi dia sendiri pun tak buat. Tapi untuk orang awam setengah-setengah perkara kena tengok. Jangan kita kata tak boleh masuk TV, tak boleh. Pukul apa kita kata banyak mudarat daripada manfaat. Kita pukul gitu. Tapi jadi ke hukum lagu tu untuk siapa ni? Untuk orang awam. Sedangkan orang awam pergi mana-mana pada cepat pada TV. Atas kereta dulu lah. Ketika tu harap tak boleh naik tu. Lain tak apa. Dia tengok masjid pada TV. Jadi lagu mana? Kesal dia. Sebab tu kita jangan gaduh kata pada ulama. Macam-macam kata kau Yusuf Qaradawi. Sebab Yusuf Qaradawi kata kalau tak ada TV di rumah boleh jadi punah. Yusuf Qaradawi kata. Maknanya dia sebut gitu atas pandangan yang macam mana. Apa asal dia? Banyak kau kena tengok lah. Sebab bukan TV tu siaran dia tu. Enggak siaran pun kena tengok lah. Banyak kau kena timbang.
Jadi benda-benda gitu hadirat dengan masyarakat kita kena tengok. Tapi kalau dalam bab akidah tak boleh. Bab akidah dia naik sikit nampak pucuk, kita nampak dah. Ni bab akidah ni. Kau tu bukan sekat katak racun cokeh dengan umi-umi. Tak boleh. Kalau bab akidah tak boleh. Kita kena tahu hak ni dia gimana pergi destinasi dia, akidah ke, rasa akidah ke, hak ni bab khilaf mereka. Kena tahu biar kita jelas tu. Jadi kalau kita nak marah biar tentu dulu. Marah ni atas rasa ke dia. Tu hadiah. Kena ingat tu. Dia ada contoh je kita kata dah. Contoh. Misalnya gambar. Gambar ni betul lah. Nah, gambar ni dia pergi ke mana? Saluran dia masuk ke mana tu? Dia pergi ke akidah tu. Dia pergi situ. Puja pemimpin lebih-lebih. Puja orang alim lebih-lebih. Puja orang soleh lebih-lebih. Dia pergi ke mana tu? Tak ada ke pengalaman orang sesak kita? Kita kena tahu. Kena sekat. Sebab penyakit lah dia. Tak penyakit. Dia penyakit. Memang doktor semua doktor maklum dah. Orang yang pakar dia pernah kata penyakit ni sebab dia. Apa ya kita duduk serai, duduk katok nyamuk, duduk racun nyamuk tu apa? Sebab dia punca pada penyakit. Dah kita tahu. Kita kata nyamuk tu kan makhluk Tuhan juga. Nyanyolah ke dia. Dia duduk terbang molek-molek mungkin katok. Tikus. Siapa buat operasi tu sekerak beng. Tikus. Nyanyo tikus. Tikus kan makhluk Tuhan juga. Boleh kita kata lagu tu? Tak boleh lah sebab sudah terbukti dia bawa penyakit. Tak boleh lah. Jadi waktu pun kita kena tahu kalau jenis lagu ni dia pergi ke mana. Dia kita tahu. Jadi benda tu umat Islam dia kena jelas. Pemimpin lagi kena jelas. Orang agama yang duduk di institusi agama lagi kena jelas benda. Jangan dia jadi duk ralik, nampak sedap. Tak boleh, dia kena tahu. Dia pergi ke mana. Sebab manusia nak jadi sesak, nak jadi punah dia tidak punah lalu. Maka masa bertahun-tahun. Jadi kita kena tahu. Biasa nak ambil sikit lagi sebab kita nak habiskan sikit lagi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dan ada juga orang yang langgar, ada juga berlaku dalam dunia ni. Seseorang yang langgar janji dia, maknanya dia mengucap 2 kalimah syahadat tu, maksud dia tak saya buat lah benda ni, tiba-tiba dia langgar juga, zina juga, minum arak juga, kita kata apa dia lagi, curi juga misalnya. Kemudian Allah satarahullahu alaih, kemudian Allah tidak kena kepada dia apa-apa hukumnya, hukum hudud pun tak kena, sakit budak dia. Itu maksudnya satarah Allah susu. Tu aidzalika syai'ul musab. Allah sembunyikan dengan sebab pelanggaran dia. Musab tu sesuatu yang dia langgar, janji dia tadi, musab dia panggil. Tiba-tiba Allah SWT tak kena dia, tak sakit, tak kena hukum hudud, relax dia, segar apa kita semua juga. Lagu mana tu? Tu fahuwa ilallah. Maka orang lagu ni hati-hati sebab kita tengoklah atas dunia ni tak, kita jelas orang kafir begitu jahat setengah-setengah tu tak, di Palestin di mana tempat kita ni pun orang Islam yang jelas melakukan dosa, orang pun tahu dia berzina misalnya sebagai contoh lah. Tiba-tiba kita tengok hukum pun tak kena, muka hukum tak ada, hukum tidak dilaksanakan, lepas tu sakit budak dia, relax dia, segar mak metamin apa kita ikut. Lagu mana dia tu? Lagu mana dia? Fahuwa ilallah. Maka dia tu serah pada Allah lah. Ai amruhu wa hukmuhu. Jadi hukum dia, keadaan dia hukum dia, sama ada dia diampunkan atau dia diazab akan datang di hari akhirat. Orang yang buat dosa ni tak kena apa-apa hukumnya di hari dunia. Dia buat dosa, tak kira lah dosa mana pun, dan dia tidak dikenakan apa-apa hukumnya, sama ada hukum syariah ataupun hukum qadariyah. Tak kena dia. Hukum qadariyah mana tak kena bahala dah dia, tak kena ujian Tuhan daripada dia. Orang banjir dia tak kena, rumah terbakar tak kena dia. Dia pun hidup harta pun tak hilang, tak kena tipu orang, segar mana siapa mati misalnya. Tapi jelas dia tu penjenayah, jelas dia tu melakukan dosa, kita nak kata mana? Fahuwa ilallah. Serah Tuhan dia. Jangan kita pula menghukum. Allah masuk neraka terai, tepek ibu jari dia tu nak. Dak dia sudah, kita berdoa dia. Sebab sini Nabi kata fahuwa ilallah, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukum dia tu sama ada dia diampunkan ataupun dia diseksa di hari akhirat, mufawwadun ilaih, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Nabi sebut fahuwa ilallah? Serah pada Allah. Kalau Allah nak ampun, Allah ampunkan dia. Kalau Allah nak azab dia, Allah azab dia. Sebab fala yajibu alaihi iqab.
Kerana tidak wajib kepada Allah nak menyeksa, tidak wajib kepada Allah menyeksa orang yang melakukan maksiat, seperti mana tidak wajib kepada Allah memberi balasan pahala kepada orang yang taat. Inilah mazhab hak, mazhab yang benar. Kita ni lah melakukan amal ma'ruf, wajib ke Tuhan beri pahala? Tak. Ahli sunnah kata tidak wajib, harus bagi Allah. Tapi kita yakin innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak menyalih janji. Kita yakin, kita rasa yakin, sangka baik, kita redha dengan ketentuan. Tapi nak meletakkan hukum wajib Tuhan, seperti setengah-setengah aliran yang kata dosa Tuhan, zalim Tuhan, kalau dia tak beri pahala pada orang baik, tak balas kejahatan dari orang jahat. Jadi apa yang Nabi sebut ini wafihi, jadi dalam kenyataan Nabi ini merupakan raddun alal khawarij alladhina yukaffiruna bidzunub, adalah merupakan satu penolakan terhadap fahaman khawarij, yang mana khawarij menganggap kafir orang buat dosa besar. Orang buat dosa besar tu jadi kafir. Kafir ni maknanya kalau dia mati dari kata taubat, memang dia akan masuk neraka lah. Dan jadi dan ini juga, hadis ini juga sebagai menolak fahaman Mu'tazilah yang mewajibkan ta'zib. Mu'tazilah kata wajib Allah Subhanahu Wa Taala mengazab orang yang melakukan perkara buruk, perkara fasik, bila dia mati tanpa taubat. Gitu. Jadi hal tu tak betul. Semua tu tertolak dengan kata Nabi, kerana Nabi sebut li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sebut, kerana Nabi sebut bi annahu tahtal masyiah, hukumnya kepada orang tu terletak di atas masyiah, kehendak Allah. Kalau Allah nak, Allah ampun. Kalau Allah tak sih, Allah azab ke dia. Serah pada masyiatullah, serah pada kehendak Allah. Itu bukan kehendak kita. Kalau ni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah kita gitu. Maknanya kita apa-apa ni tak, hukum hakam ni dia untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita, hukum syariat agama begini. Jangan kita menentukan hukum wajib, kita menetapkan mesti Allah terikat dengan tu, seperti mana golongan Mu'tazilah dan sebagainya. Jadi perkara ni tak boleh. Baik, saya nak ambil sikit lagi. Insya'a afa'an wa insya'a aqabahu. Jadi hadis ni, kenyataan hujung dalam hadis ni penting ni, jika Allah nak ampuninya, Allah akan ampun dia. Jika Allah tidak mahu ampun, Allah nak azab dia, Allah akan azab dia. Ni orang tak sempat kena apa-apa hukumnya atas dunia. Dia mati dalam keadaan dia tidak dikenakan apa-apa hukumnya, sama ada hukum syariat pun tidak, hukum qadariyah pun tidak. Tidak ditakdirkan kena bala dia, sedangkan dia tu pesalah dalam beragama. Ni merangkumi orang yang bertobat dan orang yang tidak bertobat. Umum hadis ni. Orang tak bertobat dan orang bertobat pun, kalau dia tak bertobat, Tuhan nak ampun dia, Tuhan ampun. Inilah pendapat sebahagian ulama. Jumhur ulama ni, cuba tengok. Wazahab jumhur ulama berpendapat bahawa orang yang bertaubat daripada dosa, tak kiralah dosa apa pun, tidak kekal atas dia muakhazah, akan hilang kepada dia kesalahan dia tu. Muakhazah tu kesalahan dia. Tetapi orang yang bertaubat mana akan hilang dosa. Tetapi wa ma'adzalik, namun fala ya'manu makrullahi, tetapi dia tak terlepas daripada makrullah. Makrullah maknanya takdir Tuhan. Kerana tidak ada pengesahan, tidak ada satu pengesahan bahawa Allah terima taubat dia ataupun Allah tidak terima. Tak ada tu. Sebab dia tak bertaubat. Jadi kalau orang bertaubat, dia bertaubat daripada dosa dia, tetapi dia tu tidak dikena, dia buat salah, lepas tu tidak dikenakan hukum hudud dia. Tidak dikenakan. Lepas tu dia bertaubat. Yang kedua, dia buat kesalahan, bukan kesalahan hudud, tapi kesalahan itu kesalahan besar, dosa besar, dan dia bertaubat. Misalnya dia mengumpat, dia fitnah, dia tidak minta maaf, tapi dia bertaubat senyap-senyap. Jadi ke tidak tu? Ni mengikut jumhur. Sini dia tidak sebut mengikut jumhur. Kalau dalam syarah Riyadhus Salihin tu, tu tak boleh.
Dia ada bahagi pula. Ni secara umum ni jumhur juga sebenarnya. Cumanya hak ni hak ni sebut ni, hak jumhur sebut ni, kalau seseorang tu wa dhahaba jumhur ila anna man taba la yabqa 'ala mu'akhadhah wa ma'a dhalika fala ya'manu makrullah li'annahu la itla'a lahu hal qubilat taubatuhu aw la. Jumhur ulama menyebutkan begini, bila seseorang itu bertaubat, nah, kita nak tahu mana Allah terima taubat kita. Nak tahu mana? Memanglah Allah sebut seseorang itu kalau bertaubat Allah akan terima. Tetapi hak tu secara umum, ni pengesahan bahawa Allah terima taubat dia secara khusus tak ada. Tapi bertaubat, sebab tu dia kata bertaubat tu sebagai satu syariat. Sebab tu dalam pengajian agama kita kan, bila bertaubat kena ada harapan. Kita nak susu pula dengan sedekah, susu pula dengan amal baik. Innal hasanat yudhhibun as-sayyi'at. Nah, misalnya, jadi benar-benar gitu. Kerana hakikat sebenarnya seseorang itu bila dia bertaubat pun tak ada itlaq, tak ada satu pengesahan bahawa Allah terima taubat. Belum tentu lagi Allah terima. Tentu kau kita, siapa dia boleh kata tentu bila kita tentu Allah terima? Kau kata ud'uni astajib lahu, kita minta keampunan. Tapi apakah ada kepastian? Tak ada. Sebab itulah kita tetap kena berharap. Bila kita lepas taubat tu kena ada harapan pula. Ni dalam konteks pengajian kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab kalau kita letak, bila kita wajib Allah terima, mesti mana kita mestikan, itu salah. Tidak Ahlus Sunnah ni, tidak jumhur. Kerana bertaubat itu merupakan satu syariat, dan itulah satu cara untuk hilang dosa. Tak nak boleh hilang dosa ni harga-harga. Sebab tu dari perbahasan ulama ni gini, nak boleh hilang dosa tu dia ada beberapa syarat dia. Baik, katalah kita bertaubat hari ni, cukup syarat hilang dosa. Masalahnya kalau kita buat pula dosa lepas tu, kesalahan yang sama. Hak tu ulama kata boleh jadi Allah tidak akan ampun dosa lepas tu. Berkali-kali nak siapa dia mati ni dosa. Misalnya kita kata ngupak ni dosa besar, bukan dosa kecil tu. Taubat minggu depan buat pula, nak siapa mati tahu berapa puluh kali dia buat. Taubat lagu mana? Sebab tu setengah-setengah ulama kata kalau kita lagu mana? Orang mari minta maaf kita. Dia basuh kereta tu masuk dalam pagar rumah kita, tak misalnya dia semua air ngecip basuh jeruk baju kita ni. Allah minta maaf lah. Esok buat pula. Nah, dia basuhnya nak air. Patut lagu mana agak kita? Mesti kita keras orang ni awak nganyi kat aku ni main-main, tidak taubat nasuhan, tidak taubat suruh, taubat main-main. Sebab itulah dikata maknanya kemungkinan itu ada. Sebab tu bila kita bertaubat, dia ada syarat dia. Salah satu syarat dia dipanggil ikhlas. Ikhlas ni benda yang paling penting dalam taubat. Gapo dia ikhlas? Kita kena hindari penyebab buat dosa. Biasanya orang ni dia mengupak, dia ada gu dia. Dia tak ngupak di atas kereta, seorang ngupak seorang tu gila panggil tu. Dia ngupak ni dia ada gu dia. Sama ada kawan tu jadi ngupak juga ataupun pendengar setia. Kalau dia tak boleh nak ngupak seorang, boleh ngupak seorang. Dia kena ada gula sebenarnya gitu kan. Baik. Kalau sudah terbukti dia mengupak, semua kalau ada dengan kawan tu, dengan orang tu dia akan mengupak. Tapi dengan orang lain tak. Tak boleh, dia tak boleh sign dengan kawan tu. Ikhlas itu mana dia kena menjauhi orang itu. Kalau terbukti dah dia tak sembahyang ni kerana tidur sebelum sembahyang Isya, terbukti kalau dia tidur dulu sah dia tak sembahyang Isya, haram tidur dia tu. Itu dia panggil ikhlas. Nak ayatnya bertaubat ni syarat dia tu ketat lah. Bertaubat tu mudah, tapi nak jaga supaya tidak berulang syarat sah tu. Tu. Jadi perkara itu disebut dalam hadis-hadis lain. Sebab tu jumhur ulama dia kata gitulah. Jumhur ulama tu hak kalau bertaubat pun gitu. Apatah lagi kalau tidak bertaubat. Tetapi kukuk mana pun pendapat jumhur seperti yang disebut tadi. Kalau dalam kih kena hukum, ni hak kih kena hukum ni. Hak tadi kena hak ni, hak yang terakhir kita sebut sana, orang yang tidak kena apa-apa hukum, buat salah hukum hudud pun tak kena bahala nah dia. Ni. Kalau dia bertaubat pun dia kena berharap oleh Allah, daripada Allah supaya dia dihindarkan daripada azab. Sebab taubat dia tu tak ada satu pengesahan. Gitulah maksud dia. Jadi kesimpulan yang dia dibuat di sini, sebab panjang lagi dia bahas tu, cuma saya nak simpul begini
Panjang juga situ tu dia sebut berkenaan dengan khilaf di kalangan mazhab pula berkenaan tu mungkin kita boleh bincang semula lah sebelum kita masuk hari kita berhenti setakat tu dulu. Tu panjang pula tu. Dalam mazhab secara umumnya mazhab ni lagu mana? Misalnya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia kata hudud tu kafarat. Mazhab Hanafi kata hudud tu kafarat. Tu. Hudud tu kafarat. Maknanya bila seorang tu dikenakan hukum hudud, hilang dosa dia. Tak tabak pun tak apa. Hudud tu sendiri kafarat. Tapi ada juga ulama lain. Misalnya ada juga ulama yang kata tak, kafarah itu hanya sebagai pencegah saja. Untuk hilang dosa kena taubat. Itu khilaf seperti saya sebut tadi. Tapi dalam kebanyakan ulama dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dia kata tak, al-hudud kafarat. Hudud itu dia sendiri itu adalah merupakan kafarah. Dia boleh menghilangkan dosa. Ada gitulah. Jadi benda ni khilaf. Jadi setengah ulama lain kata tak. Ada dia kena taubat. Tetapi saya duk tengok dalam buku-buku baru, nampaknya ramai juga dalam mana-mana mazhab pun dia ada khilaf tu, ada khilaf tu. Seperti dalam mazhab Imam Abu Hanifah sendiri ada juga yang kata tak, hudud itu bukan kafarat. Bukan kafarat. Hak kafaratnya taubat dia tu. Hak tu sebagai pencegah saja. Ada juga ulama menyebutkan, bukan seorang, ramai juga kata, kalau dia bertaubat, kalau dia tak bertaubat, tiba-tiba dia kena hukum, dia beza kafarat dengan satar. Ada pula ulama beza. Kafarat mana hilang. Boleh jadi ni hasil ulama sebutlah, mana hilang dosa dia, tak ada dosa, tapi tak ada mana sutur, tak ada. Apa mana sutur? Di hari akhirat orang akan tahu juga dia buat salah. Di hari akhirat dia ada tayangnya perdana ke dosa-dosa tu dah. Hak tu. Jadi maknanya tak ada, Allah tutup tu. Ada juga ulama yang kata begitu. Sebab apa? Sebab kitab taubat. Hilang dosa tu. Tapi Allah tahi dosa tu. Cuma masalah ulama kata apa faedah lagu tu? Dah hapus dosa kafarat. Kemudian Allah tak delete tu, tunjuk juga. Lepas tu apakah bila tunjuk tu? Tunjuk apa dia? Dah kalau benda tu hapus, tunjuk agama dia. Jadi khilaf pula situ. Jadi ada pula ulama beza kafarat dengan satar ni pula tu. Sutur ni beza pula. Sebab tu kita pergi hak jumhur sebenarnya. Ataupun pergi hak umum, dia kata memang bertaubat tu. Tapi jumhur dalam bab kafarat dak. Jumhur ulama dalam bab kafarat dak. Kafarat tu sendiri sebagai mukaffirah. Itu jumhur ulama. Tapi dari dosa-dosa lain hak tidak melibatkan hukum hudud, tu lagi serupa, mesti bertaubat. Kalau bab ni dak, bab kafarat, bab hudud dak, hudud tu sendiri boleh menghilangkan dosa. Tapi kalau dosa lain hak tidak hudud, kalau mengikut jumhur, memang dia kena bertaubat khusus dengan cukup 4 rukun taubat tu. Jadi gitulah hadirat. Jadi kukuk mana pun hakikat sebenarnya, kita kena bertaubatlah daripada dosa itu. Sebab banyak sangat hadis Nabi tu. Bahar-bahar ke mana pergi ke situ lah tu. Hakikat sebenarlah. Jadi kita berhenti setakat tu, insya-Allah. Saya rasa perbincangan hal-hal kita tinggal lah tu. Insya-Allah minggu depan kita akan baca hadis ke-19. Saya setakat itulah, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.